أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat lagi kita sama-sama untuk mengikuti PDPR Pendidikan Agama Islam tahun 4. Baiklah, kita akan sambung bidang akidah tajuk kufur, siri yang kedua. Siri yang kedua yang mana minggu lepas kita telah belajar apa erti kufur dan jenis-jenis kufur. Untuk minggu ini kita akan belajar faktor yang mendorong kekufuran. Faktor ataupun sebab-sebab yang mendorong seseorang itu menjadi kufur. Okey, yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Yang pertama, seseorang itu menyebabkan dia kufur kerana tidak dapat didikan agama yang sempurna. Sebab itu kita kena rajin mempelajari tentang agama Islam kita. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Sebab yang kedua, kita menuruti hawa nafsu, kehendak kita, kemahuan kita. Kita terlalu menurut nafsu, boleh menyebabkan kekufuran. Yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Kita lemah pegangan agama, lemah iman orang panggil. Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Kita terpedaya dengan dunia, kemewahan dunia. Okey, yang seterusnya, kesan kufur. Apakah kesan apabila seseorang itu kufur? Yang pertama ialah berdosa besar. Kufur ni menyebabkan seseorang itu berdosa besar. Yang kedua, kesan yang kedua dapat merosakkan iman di hati. Merosakkan iman. Keimanan kita kepada Allah menjadi rosak. Yang ketiga, hilang rahmat dan berkat Allah. Hilang rahmat daripada Allah dan tidak ada keberkatan. Allah tak bagi keberkatan kepada kita. Kesan daripada kita kalau kita kufur. Yang kelima, yang keempat, tidak dapat ketenangan hati. Hati kita tidak tenang. Berada dalam keresahan setiap masa. Berada dalam keadaan serabut setiap masa. Kelima, mendapat kemurkaan Allah. Sudah pastilah, sesiapa yang kufur, Allah akan murka. Allah akan benci kepada orang yang kufur. Yang keenam, mendapat azab dan siksaan. Bila di akhirat kelak, orang yang kufur ini akan mendapat azab dan siksaan. Jadi, kita tidak mahu mendapat azab dan siksaan Allah. Jadi, kita perlu menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kekufuran. Okey, tindakan menjauhi kufur. Apa yang perlu kita buat untuk menjauhkan diri kita daripada kufur? Yang pertama ialah menjaga amal dan ibadat. Kita perlu jaga amal ibadat kita. Perlu melipat gandakan amalan. Amalan-amalan yang baik, kita perlu lipat gandakan. Tabah dalam menuntut ilmu. Tabah ni maknanya sabar dalam menuntut ilmu. Sebab untuk menjadi seorang yang pandai, untuk menjadi seorang yang berjaya, perlu tabah, perlu sabar dan perlu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seterusnya, berdoa dan memohon menetapkan iman. Berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan iman kita, menguatkan iman kita. Berdoa agar Allah menetapkan hati dan iman dan agama Islam. Minta Allah tetapkan iman kita dan kita sentiasa berada dalam agama Islam. Yang seterusnya, tindakan menjauhi kufur lagi. Yang ketiga ialah
menambahkan ilmu pengetahuan. Tambah ilmu pengetahuan agama. Cara dia menghadiri majlis ilmu. Kalau ada orang mengajar berkenaan dengan Islam, kita hadir majlis ilmu di surau-surau, di madrasah-madrasah, di masjid. Yang seterusnya, selalu mendampingi guru. Kita hendaklah sentiasa mendampingi guru kita, bertanya apa yang kita tidak ketahui, bertanya apa yang kita rasa boleh menimbulkan masalah. Mendampingi guru, tanya. Yang keempat, tindakan yang keempat ialah mengawal diri daripada hawa nafsu. Kita kawal diri kita daripada menurut hawa nafsu, iaitu dengan cara sentiasa bermuhasabah. Bermuhasabah ni hitung diri kita. Kenapa kita buat begitu? Kenapa kita buat begini? Yang seterusnya, bersikap sederhana. Kita hendaklah bersikap sederhana. Tidak boleh bersikap berlebih-lebihan. Okey, rumusan. Kufur merupakan satu dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan kerosakan iman. Kita perlulah menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Okey, rumusan kita, dia kata kufur ni merupakan satu dosa besar dan juga sesat. Orang-orang yang kufur ni adalah orang-orang yang sesat dan telah rosak imannya. Jadi kita perlulah menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Kita sebut di awal tadi. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Semoga anak-anak mendapat manfaat daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.